Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berhimpun di Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi bulan Jun 2023. Kita semua tahu bahawa Perhimpunan Bulanan Kementerian yang menghimpunkan anggota dari semua peringkat di seluruh negara ini sangat penting, kerana ini adalah platform di mana kita memastikan keputusan-keputusan penting dari pihak kerajaan dan juga daripada pengurusan tertinggi kementerian dapat disampaikan kepada semua warga kementerian secara terus. Justru saya berharap perhimpunan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga KKM agar semua memahami setiap tahap amanat yang disampaikan untuk kemudian kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dan mudah-mudahan segala perancangan dan juga tugasan yang dilakukan pula akan ada tindakan follow up dan follow through agar hasil dan matlamat yang dirangka bersama akan benar-benar kita capai dan insya-Allah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, warga kerja merupakan nadi penggerak negara. Lebih 15 juta rakyat Malaysia merupakan golongan pekerja. Dari sudut kesihatan dan kesejahteraan mereka adalah tentunya menjadi keutamaan kita di Kementerian Kesihatan ini. Jadi bagi kekal sihat, promosi kesihatan atau promotive healthcare dan pencegahan penyakit perlu dijadikan budaya di kalangan kumpulan ini, dan ia bukan sahaja dapat menjamin kualiti hidup yang lebih baik di waktu sekarang maupun hari ini, bahkan juga ketika usia menjelang tua kelak. Jadi gaya hidup sihat bukan sahaja penting bagi menjamin kecergasan dan kesihatan fizikal, bahkan juga produktiviti dan prestasi kerja seseorang individu. Secara amnya, setiap pekerja meluangkan lebih kurang 50% daripada masa aktif setiap hari di tempat kerja. Oleh yang demikian, ini menunjukkan bahawa suasana di tempat kerja boleh memberi kesan secara langsung terhadap kesihatan fizikal dan kesihatan mental seseorang. Apatah lagi kehidupan sosial pekerja yang akhirnya memberi kesan kepada produktiviti, ekonomi diri dan juga ekonomi keluarga. Sebagai warga KKM, pastinya kita harus sedar bahawa 71% daripada kematian di seluruh dunia ini adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD ataupun non-communicable diseases. Di Malaysia, NCD adalah beban penyakit yang menyebabkan kematian yang utama, dan penyakit kardiovaskular pula adalah penyebab kematian yang tertinggi. Kajian juga menunjukkan bahawa prevalen penyakit dan faktor-faktor risiko NCD dalam kalangan rakyat Malaysia dewasa adalah tinggi, iaitu 1 dalam 5 rakyat Malaysia mengidap kencing manis, diabetes, dan setinggi 3 daripada 10 rakyat Malaysia mengidapi hipertensi. Jadi statistik begini memang amat membimbangkan. Tapi adakah cukup dengan hanya kita sekadar bimbang? Sudah tentu tidak. Jadi maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menangani masalah ini. Kita tahu bahawa impaknya bila kita tidak sihat ni bukan sahaja menyebabkan kos rawatan penyakit yang terus meningkat, tetapi dari sudut ekonominya, mereka yang mengidap penyakit NCD ini, terlebih lagi yang berdepan dengan komplikasinya, bakal menjejaskan produktiviti negara bila tidak dapat bekerja. Peningkatan faktor-faktor risiko NCD seperti kegemukan, paras kolesterol yang tinggi, tabiat merokok, pemakanan yang tidak sihat dan cara hidup yang tidak aktif boleh menyumbang ke arah peningkatan penyakit tidak berjangkit, seperti yang saya sebut tadi, kencing manis, serangan jantung, angin ahma, kanser dan sebagainya. Namun demikian, penyakit NCD boleh dicegah dan dikawal dengan kita mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam, amalan pemakanan sihat, kita berhenti merokok, berhenti atau mengurangkan pengambilan alkohol, memastikan berat badan yang ideal dan menjaga kesihatan minda. Sehubungan dengan itu, KKM telah mewujudkan program komuniti sihat pembina negara atau COSPEN Plus yang merupakan program intervensi bagi pencegahan penyakit NCD di tempat-tempat kerja. Pelaksanaan ini telah sejak dilakukan sejak tahun 2016 adalah berasaskan kepada peningkatan penyakit yang tidak berjangkit. Jadi semalam sebenarnya saya telah pun pergi melawat ke bahagian pendidikan kesihatan di blok sebelah.
Jadi saya nampak kat situ sebenarnya banyak benda yang boleh dimanfaatkan. Saya tak tahu kalau warga KM tahu kat situ ada gym. Tahu tak? Wah, si baik tahu. Lepas kerja boleh pergi gym di sana. Saya jumpa Dr. Mustafa semalam, ya. Pergi gym di sana. Jadi kini COSPEN Plus telah mengalami transformasi dalam penyampaian intervensi kepada anggota KKM dan masyarakat dengan penjenamaan baru kepada COSPEN WOW, iaitu Wellness of Workers, yang mempunyai nama yang lebih segar. Saya jangka ini lebih segar namanya, relevan dan juga menarik. Jadi penggunaan istilah wellness juga lebih komprehensif dalam merangkumi pencegahan penyakit NCD dan modifikasi persekitaran ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Semoga program dengan penjenamaan baru ini, atau branding baru WOW, apabila dibawa kepada anggota KKM dan juga masyarakat, ianya sekaligus dapat menarik minat organisasi, juga kementerian dan jabatan-jabatan untuk melaksanakan COSPEN WOW di tempat kerja masing-masing. Bersesuaian dengan transformasi penjenamaan ini, saya dengan sukacitanya melancarkan portal rasmi program COSPEN Now yang menjadi hub maklumat, pendaftaran dan pelaporan bagi anggota KKM, agensi awam dan juga swasta. Hadirin yang saya kasihi sekalian, seterusnya Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan pengembaraan dan perjalanan inisiatif yang dinamakan Inisiatif Hospital Cluster sejak sedekat yang lalu. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perkhidmatan di hospital-hospital KKM, dan konsep Hospital Cluster ini adalah satu inisiatif yang diperkenalkan bagi membolehkan perkhidmatan sesebuah hospital yang sebelumnya bergerak secara individu atau terasing. Berintegrasi, dia menjadikan hospital-hospital ini berintegrasi kepada satu entiti hospital berkelompok yang diterajui oleh hospital berpakar. Dan visi Hospital Cluster ini adalah untuk menggabungkan hospital-hospital bagi membentuk satu organisasi yang saling berinteraksi dan bekerjasama bagi meningkatkan juga akses, kualiti dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kesihatan berpaksikan keperluan komuniti setempat. Melalui inisiatif Hospital Cluster ini, penggabungan dua atau lebih hospital-hospital berpakar dan hospital tanpa pakar di lokasi geografi yang berdekatan dilaksanakan bagi menyelaraskan perkhidmatan melalui perkongsian dan pengoptimum sumber-sumber di dalam hospital yang terlibat. Perkhidmatan hospital yang sebelumnya bersifat terpisah ataupun silo di antara hospital-hospital yang berdekatan kini telah disatukan di bawah payung Hospital Cluster bagi meningkatkan capaian perkhidmatan kepakaran kepada masyarakat yang memerlukan secara lebih bersistematik dan juga tersusun. Inisiatif Hospital Cluster telah dikenal pasti untuk pelaksanaannya pada tahun 2011 oleh Kumpulan Kerja Teknikal Perkhidmatan Sekunder dan Tertiary sebagai sebahagian daripada program transformasi kesihatan yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA. Jadi menjelang tahun 2013, pembentukan kerangka konsep dan polisi yang lengkap ini telah membuka ruang kepada permulaan fasa implementasi Hospital Cluster. Projek rintis inisiatif ini telah dilaksanakan pada tahun 2014 di 3 buah Hospital Cluster yang melibatkan Hospital Cluster Melaka, Hospital Cluster Pahang Tengah dan Hospital Cluster Tawau. Jadi dokumen Hospital Cluster Pilot Project Policy Framework ini telah menjadi dokumen polisi rujukan yang telah digunakan semasa pelaksanaan Hospital Cluster Rintis, dan pencapaian yang amat menggalakkan telah ditunjukkan sepanjang projek rintis berlangsung. Jadi akses kepada perkhidmatan kepakaran yang berkualiti telah pun juga meningkat melalui perkongsian sumber di hospital-hospital yang diklusterkan, dan ini seterusnya yang membuka jalan kepada perluasan inisiatif ini. Bermula pula pada tahun 2016, Kementerian Kesihatan telah memutuskan untuk memperluaskan inisiatif Hospital Cluster secara berfasa sehingga semua hospital KKM yang sesuai dapat melaksanakan inisiatif ini, dan ini memastikan kesinambungan inisiatif. Jadi kita telah ada satu garis panduan yang dinamakan Garis Panduan Pengurusan Hospital Cluster yang telah dibentuk dan diedarkan menerusi Surat Perkeliling Ketua Setiausaha KSU KKM pada 20 Disember 2018. Jadi melalui garis
Panduan ini tadbir urus hospital kluster yang lebih fleksibel sebagai satu entiti dapat dibuat dengan teratur dan seterusnya membantu perkembangan pelaksanaannya. Sehingga ini kita ada sebanyak 42 buah hospital kluster yang telah berjaya dibentuk melibatkan 146 daripada keseluruhan 149 buah hospital seluruh negara. Jadi tahniah ya, 146 dari 149, 3 je lagi insya-Allah. Pelbagai cabaran dan dugaan sebenarnya telah kita tempuh sepanjang pelaksanaan inisiatif ini. Kerjasama yang terjalin antara hospital induk ataupun lead hospital dan hospital-hospital lain di bawahnya atau non-lead hospital telah membawa kepada penyampaian perkhidmatan kepakaran yang lebih berkualiti, selamat dan juga bersepadu melalui sistem perkhidmatan pengurusan kesihatan yang lebih efisien. Antara pencapaian yang terhasil sepanjang pelaksanaan inisiatif ini ialah peningkatan penggunaan fasiliti, terutamanya di hospital tanpa pakar. Sebagai contoh, terdapat peningkatan penggunaan hospital Dewan Bedah, penggunaan Dewan Bedah di hospital tanpa pakar melalui pelaksanaan pembedahan katarak daripada tiada kes yang dibuat sehingga kepada 100 kes sebulan di hospital kluster Kedah Utara yang dilaksanakan di Hospital Jitra 2017. Selain daripada itu, inisiatif hospital kluster ini juga telah menambah baik waktu menunggu. Waktu menunggu mendapatkan perkhidmatan rawatan. Sebagai contoh, pembedahan atriovenous fistula AVF. Tempoh menunggu telah dapat dikurangkan daripada 12 minggu hanya kepada 6 minggu. Melalui pelaksanaan pembedahan AVF di Hospital Jasin bagi kluster Melaka. Satu lagi pencapaian inisiatif ini adalah berkaitan pelaksanaan perkhidmatan kepakaran di hospital tanpa pakar. Sebagai contoh, kini kita ada perkhidmatan perubatan, rehabilitasi dan paliatif yang dapat dilaksanakan di Hospital Batu Gajah yang berada dalam hospital kluster Ipoh. Jadi pelbagai inisiatif dapat kita rangka dan laksanakan apabila kita laksanakan konsep hospital kluster ini. Satu lagi kebaikan dari pelaksanaan kluster ialah penjimatan dengan pembelian secara pukal melalui penggabungan hospital-hospital kluster ini sebagai sebuah kluster. Penjimatan sebanyak RM1,260,619 1,260,619. 0.030,619 sen. 1 juta. 1 juta lebih, 1.2 juta. Pada tahun 2019 telah diperolehi melalui pembelian secara pukal bagi item consumable di 10 buah hospital kluster. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semasa pandemik COVID-19, pelaksanaan perkhidmatan perubatan di Hospital KKM turut disusun semula bagi memastikan rawatan untuk pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19 dapat dijalankan dengan lancar. Jadi ketika itu, kebanyakan hospital pakar atau lead hospital terpaksa ditukarkan menjadi status sebagai hospital COVID. Maka perkhidmatan kepakaran tertentu terpaksa kita pindahkan secara sementara atau berkekalan dari lead hospital yang telah dikhususkan sebagai COVID-19 tadi, hospital COVID-19, ke non-lead hospital bagi memastikan kesinambungan rawatan kepakaran dapat diteruskan. Jadi di antara perkhidmatan yang dipindahkan termasuklah perkhidmatan perubatan Respiratory Hospital Umum Sarawak LH yang telah dipindahkan ke Hospital Bau bagi Hospital Kluster Sarawak Selatan. Jadi inilah kejayaan-kejayaan pelaksanaan inisiatif Hospital Kluster yang telah banyak membantu kementerian meneruskan mutu perkhidmatan walaupun kita berdepan dengan pelbagai kekangan bagi memenuhi keperluan masyarakat. Justru di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada kesemua pasukan perubatan di hospital-hospital yang telah berusaha keras merealisasikan inisiatif hospital kluster sepanjang sedekat pelaksanaannya. Bagi mengabadikan kejayaan sedekat hospital kluster ini, satu e-book hospital kluster akan dilancarkan
Dan ini akan menjadi panduan dan rujukan kepada semua anggota kesihatan mengenai bagaimana inisiatif ini telah dimulakan, kejayaan yang telah kita kecapi dan seterusnya hala tuju kepada inisiatif ini. Semoga inisiatif hospital cluster ini akan terus subur dan dapat membantu dalam penyampaian perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang berkualiti dan efisien di masa hadapan. Tuan-tuan yang puan-puan saya kasih sekalian, hari ini saya juga akan bercakap tentang Talent Grooming Program for Technical Healthcare Professionals ataupun TGP. Ia merupakan satu inisiatif cetusan mantan KPK kita, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham, yang telah dilancarkan pada 2014 untuk mengenal pasti dan mendaya upayakan potensi kepimpinan di kalangan pegawai profesional kesihatan di KKM untuk menjadi pemimpin yang berkaliber pada masa hadapan. Berkaliber. Okay. Institut Pengurusan Kesihatan IHM telah diberi mandat sebagai sekretariat bagi mengendalikan dan memantau keseluruhan program ini yang merupakan program pembangunan kepimpinan yang memperkasakan 5 domain. Kompetensi iaitu kepimpinan ataupun leadership, yang kedua kebolehan tadbir urus organisasi iaitu organizational governance, hubungan interpersonal, nilai-nilai profesional atau professional values dan nilai-nilai kendiri iaitu personal values. Dari talent TGP yang terpilih di kalangan pegawai profesional kesihatan dari 6 program teknikal KKM perlu menjalani 10 kursus wajib yang dianjurkan oleh IHM sepanjang 2 tahun serta menjalankan satu projek penyelidikan dalam bidang teknikal yang berkaitan. Selain itu, talent TGP juga akan bekerjasama dengan Sekretariat TGP untuk menganjurkan TGP Inspirational Leadership Podium Series yang merupakan satu medium penyampaian ilmu dan sumber inspirasi kepada warga KKM. Jadi melalui perkongsian pengalaman daripada tokoh-tokoh terkemuka. Jadi sebanyak 18 podium telah berjaya dianjurkan oleh talent dan Sekretariat sehingga tahun inilah tahun 2023. Buat pengetahuan semua, MyTGP adalah portal rasmi program TGP yang telah dibangunkan oleh IHM bersama sektor teknologi maklumat NIH. Ia telah dilancarkan pada 2019 untuk menguruskan semua proses kerja berkaitan program TGP, termasuk permohonan dan pemilihan talent, perkembangan profesional dan juga latihan talent, pemantauan perkembangan talent, penilaian serta data talent dan alumni TGP. Sepanjang penubuhan program ini, TGP pernah menjadi indeks dalam star rating sistem bagi KKM dan pelan transformasi perkhidmatan awam JPA di bawah teras 1 iaitu mendaya upaya bakat bagi KKM pada tahun 2016. TGP pernah merangkul anugerah inovasi pentadbiran pada tahun 2016 dan finalis anugerah inovasi Perdana Menteri pada tahun 2017. Di samping itu, TGP dan MyTGP juga telah mendapat pengiktirafan sebagai Harta Intelek KKM oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia pada tahun 2016. Tahniah. Sebagai langkah penambahbaikan TGP, satu kajian telah juga dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, 1 tahun. Berdasarkan hasil penemuan tersebut, beberapa siri bengkel dan pembentangan bersama pemegang taruh telah juga kemudiannya menghasilkan plan penstrukturan semula TGP. Maka bermula pada tahun 2022, TGP kini memberi tumpuan kepada pengambilan tahunan dengan kriteria pemilihan yang lebih terperinci serta kaedah pemantauan yang berterusan bagi memastikan produk talent yang dihasilkan adalah mereka yang benar-benar bermotivasi tinggi serta seorang yang penuh komitmen. Sehingga kini TGP telah berjaya melahirkan 94 alumni yang memegang portfolio-portfolio penting di pelbagai peringkat kementerian. Syabas dan tahniah bagi alumni yang akan menerima sijil tamat program TGP pada hari ini. Atas komitmen dan usaha yang telah diberikan sepanjang program dan diharapkan semoga alumni TGP akan terus memberikan sumbangan dan bakti dengan kepimpinan yang efektif dan cemerlang dalam penyampaian penjagaan kesihatan yang lebih bermutu. Para hadirin sekalian, baru-baru ini julung-julung kalinya sejak berdekad lamanya Dewan Rakyat telah meluluskan Kertas Putih Kesihatan yang diusulkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Usul tersebut telah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undian suara pada hari terakhir mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 dan seramai lebih sebanyak 40 orang ahli parlimen termasuk yang ada celahan-celahan membahaskan kertas putih kesihatan berkenaan selama hampir 4 jam. Kematu juga menunggu 4 jam dalam Dewan. Jadi pada minggu depan insya-Allah ia akan dibahaskan pula di Dewan Negara dan saya difahamkan ramai juga senator-senator yang telah memohon untuk membahaskan usul Health White Paper ini dan ini pastinya membuktikan bahawa Health White Paper atau kertas putih kesihatan kita ini telah lama dinanti-nantikan pembentangannya. Jadi, kertas putih kesihatan seperti yang kita tahu telah menggariskan 4 tonggak dengan 15 strategi reformasi kesihatan bagi mewujudkan satu sistem yang lebih memberi fokus kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif supaya rakyat kekal sihat dan sejahtera. Dan kertas putih ini telah uruskan lebih daripada 847 agensi dengan lebih 7,000 wakil mereka yang telah berlangsung antara Mac tahun lepas hinggalah pada bulan ini. Jadi kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua warga KKM khususnya dari bahagian perkembangan perubatan di bawah teraju Dr. Rozita Husin On yang telah bertungkus lumus dalam menyediakan draft kertas putih kesihatan yang bakal merintis satu lembaran baru dalam sistem perkhidmatan kesihatan negara dalam jangka masa 15 tahun akan datang. Dalam sesi parlimen yang sama, KKM juga telah membentangkan rang undang-undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat dengan memasukkan ke semua 23 cadangan pendaan terdahulu dan 5 cadangan baru dalam RUU kali ini. RUU ini adalah lebih komprehensif dan meliputi bukan saja rokok konvensional tetapi juga rokok alah baru termasuk rokok elektronik serta rokok combustible. RUU ini seterusnya akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa pilihan khas Parlimen pada 27 Jun 2023 sebelum dibawa ke Dewan Negara. Jadi saya ingin merakamkan juga rasa terima kasih saya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pasukan yang telah menyediakan draft undang-undang ini di bawah keluargaan TKPK Datuk Noyati dan Dr. Riana serta pasukan PU Tuan Yang dan yang lainnya juga yang saya tahu tak tidur berhari-hari. Mungkin juga tak tidur berbulan Tuan Yang untuk memastikan RUU ini kita dapat luluskan. Tapi the fact that cabaran pertama kita lalui iaitu dengan diluluskan oleh kabinet dan kemudiannya kita dapat bentangkan di parlimen itu merupakan satu kejayaan lah dan insya-Allah kita doa sama-sama mudah-mudahan ia akan diluluskan pada Dewan Rakyat yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga KKM yang telah memberikan kerjasama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KKM komited dalam memastikan kesihatan rakyat sentiasa terpelihara dan mengambil segala pendekatan yang sewajarnya bagi memastikan agenda kementerian juga tercapai melalui lawatan-lawatan kerja dan persidangan peringkat global. Sehubungan dengan itu saya berserta Datuk KPK dan pasukan KKM berkesempatan menghadiri dua persidangan berprestij peringkat global iaitu persidangan Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth CHMM dan juga persidangan kesihatan sedunia WHA yang ke-76 bermula dari 21 hingga 30 ataupun 3 bulan Jun di Geneva, Switzerland. Jadi kedua-dua perhimpunan ini merupakan perhimpunan berkala yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Kesihatan dari seluruh dunia, ketua-ketua pengarah kesihatan dan juga pakar-pakar dalam pelbagai bidang kesihatan dan ia bertujuan untuk membincangkan status pelaksanaan dasar program Hala 7, komitmen dan strategi baru sektor kesihatan yang telah dipersetujui secara konsensus masing-masing di bawah negara-negara Commonwealth dan juga 194 negara di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Alhamdulillah di sana saya telah diberi peluang untuk menyampaikan kenyataan negara ataupun country statement dan membuat intervensi dalam beberapa kertas ke atas beberapa agenda perbincangan merangkumi strategi kesihatan global wanita, kanak-kanak dan dewasa bagi tahun 2016 hingga 2020, juga universal health coverage dan pelaburan dalam bidang pembuatan produk dan teknologi kesihatan. Penyertaan Malaysia ke WHA ke-76 ini adalah penting kerana platform berkenaan menyediakan
ruang bagi konsultasi dan membincangkan plan serta dasar strategik berhubung kesihatan awam bersama negara-negara anggota lain demi kepentingan bersama dalam sektor kesihatan. Penjawat awam khususnya warga KKM memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan penyampaian perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang lebih efisien dapat diberikan kepada seluruh masyarakat. Kita semua perlu berganding bahu dalam meningkatkan keyakinan rakyat dan semua pihak berkepentingan terhadap kredibiliti kerajaan, kerana sesungguhnya telah begitu banyak peruntukan yang telah disalurkan dan pelbagai program inisiatif juga dilaksanakan untuk manfaat seluruh rakyat di negara kita. Dan kerajaan benar-benar komited untuk memastikan tiada siapa yang tertinggal dalam agenda pembangunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, justru saya menyeru agar warga Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi ejen penyebar maklumat tepat dan sahih mengenai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutamanya kementerian kita untuk membantu rakyat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga KKM di atas khidmat bakti, pengorbanan dan kerjasama serta komitmen yang tinggi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya menjadi saksilah atas kebaikan semua anggota KKM dan bersama kita menempuh segala cabaran dan let us walk together dalam memastikan polisi-polisi, strategi, juga inisiatif KKM dan program-program KKM dapat kita laksanakan dengan jayanya. Saya juga turut berharap agar kerjasama erat dan hubungan baik sesama warga KKM dapat dikekalkan dan ditingkatkan selepas ini dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Dan kita mestilah saling menghormati, berkomunikasi dan mempunyai perasaan ikhlas untuk bekerja agar setiap perkara dapat kita laksanakan dengan sempurna tanpa mengira latar belakang, pangkat kita, umur kita atau kita ni daripada bahagian mana. So kita ni kenalah no more working lah, insyaAllah no more working in silo, but a concerted effort will surely give the best result insyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Sambutan Aidiladha memberikan ruang untuk kita menghayati nilai pengorbanan. Kita belajar erti pengorbanan dari sirah ataupun sejarah yang diwariskan dari junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah sambutan Aidiladha ini juga mengingatkan kita kembali pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang diuji oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah kita lihatlah dan kita boleh baca daripada surah As-Suffat ayat 102. Dari bukti ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah ini adalah penzahiran keteguhan keimanan mereka terhadap Allah SWT. Dan peristiwa pengorbanan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberi makna yang amat besar, khususnya kepada kita umat Islam. Jadi bentuk pengorbanan yang tinggi juga telah ditunjukkan khususnya oleh para petugas barisan hadapan daripada kalangan kaki tangan kesihatan yang bertungkus lumus, berusaha mengekalkan kesihatan optimum masyarakat di negara ini dalam berdepan dengan pelbagai wabak, contohnya COVID-19 yang lepas, mahupun kita ketika merawat penyakit yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara. Dan saya amat menghargai dan berbangga atas pengorbanan anda semua dan mendoakan agar pengorbanan saudara dan saudari petugas barisan hadapan malah pengorbanan rakyat secara amnya akan dikurniakan Allah yang ganjaran yang terbaik. Dan akhir kata, sebelum saya mengakhiri majlis pimpinan bulanan Jun ini sempena menjelang Hari Raya Korban atau Aidiladha, saya ingin mengucapkan selamat Aidilfitri. Aidul Adha. Salam Aidul Adha lah kepada semua umat Islam yang akan menyambutnya pada 29 hari bulan Jun ini. Jadi kepada muslimin muslimat terutamanya warga KKM yang sedang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, selamat pergi dan selamat kembali. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik ketika berada di sanalah menjadi tetamu Allah, dan semoga beroleh haji yang mabrur insya-Allah. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.